Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 10 Disember. Daerah kecil Sepauh bakal menyaksikan beberapa projek pembangunan besar yang akan dilaksanakan tahun depan. Menurut Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas, ini termasuk pembangunan 10 unit lot kedai baharu, padang futsal, kawasan medan selera dan jalan ladang yang akan dinaik taraf. Jelasnya ia merupakan antara projek dibawa oleh agensi pembangunan bahagian Betong. Beliau menyatakan demikian pada pesta mini Sepauh di Sepauh semalam. Mengenai lot kedai baharu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan projek tersebut dikendalikan oleh Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah. Untuk pembinaan padang futsal, satu tapak telah dikenal pasti bagi projek bernilai RM450,000 itu. Manakala bagi menampung lebih ramai pengunjung, kawasan medan selera baharu bernilai RM5 juta akan dibina berhampiran pasar baharu Sepauh. Beliau turut mendedahkan sejumlah RM30 juta akan dibelanjakan untuk membina atau menaik taraf jalan ladang sedia ada. Selain itu, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak akan menjalankan projek tendakan lembu di Sepauh. Sebanyak 2,831 kes jenayah komersial berlaku di Sarawak bagi tempoh 1 Januari hingga 30 November 2023 berbanding 2,329 kes pada tahun lepas. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta, kes jenayah komersial di Sarawak menunjukkan peningkatan sebanyak 502 kes iaitu 21.55%. Dedahnya, selain kes penipuan dalam talian, pihaknya juga mengambil berat mengenai kewujudan kes kedai akaun yang melibatkan penduduk tempatan di Sarawak. Biasa kita dengar kedai akaun lah kan. Dia sewa akaun dia kepada, dia tak tahu hujung pangkal, dia sewa, dia dapat habuan dalam sebulan 200, dia sewa. Tapi dia tak tahu apa sebenarnya tujuan akaun yang dia sewa tersebut. Akhirnya sewa untuk tujuan jenayah, menipu, scammer tadi. Tapi sekali lagi nak beritahu, di Sarawak masih terkawal lah. Ada kes tapi masih terkawal. Beliau ditemui media selepas perasmian penutupan kempen pencegahan jenayah komersial anti-scam dan pameran mempromosikan portal semak mula serta Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC bertempat di Rumah Sibar Duat, Lubuk Lembah, Serikeh. Program sebegini kerap dianjur dan diteruskan di pelbagai lokasi di Sarawak dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan kesedaran penduduk mengenai kaedah dan modus operandi sering digunakan syndicate penipuan dalam talian. Sarawak Multimedia Authority SMA akan menubuhkan unit keselamatan cyber sebagai usaha membendung penularan jenayah cyber di Sarawak. Pengurus Besar SMA Datuk Dr. Anderson Tiong Ing Heng berkata data daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak menunjukkan tren jenayah cyber di negeri ini meningkat sebanyak 300 kes dalam tempoh 11 bulan tahun ini berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Sebanyak 1,901 kes jenayah cyber direkodkan dari 1 Januari hingga 30 November tahun ini berbanding 1,601 kes tempoh yang sama pada tahun lepas. Justru Kerajaan Sarawak sedang mempercepatkan pelaksanaan rangka kerja keselamatan cyber melalui unit keselamatan cyber memfokus kepada tadbir urus berkesan, dasar dan pematuhan. Beliau berkata demikian pada pelepasan acara larian kesedaran keselamatan cyber SMA di Padang Merdeka, Kuching semalam. Seramai 2,000 peserta menyertai larian berkenaan. Pengguna jalan raya di laluan projek Sabah Sarawak Link Road SSLR ke Punang Kelalan Lawas diminta mengambil langkah berhati-hati terutama pada musim monsun Timur Laut. Setiausaha Politik Premier Sarawak Sam Laya berkata, pengguna jalan raya hendaklah sentiasa peka dengan keadaan semasa bagi mengelak kejadian tidak digini berlaku, terutamanya keselamatan di jalan raya sekiranya berlaku tanah runtuh di beberapa kawasan tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa lawatan ke tapak kejadian tanah runtuh di kilometer 29 laluan projek SSLR tersebut dengan jarak 13 km ke Long Sukang. Menurut Sam Laya, kejadian tanah runtuh tersebut berlaku akibat hujan lebat dan menyebabkan tanah runtuh hingga menghalang laluan kenderaan melalui kawasan itu. Beliau berharap pihak kontraktor dapat menyelesaikan kerja pembersihan laluan berkenaan bagi kegunaan kira-kira 5,000 penduduk antaranya dari Long Sukang, Long Luping, Long Semadoh dan Baklalan.
Penduduk di kawasan Opar diingatkan berwaspada dengan kenaikan paras air mendadak pada musim tengkujuh ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata, dengan hujan tidak menentu pada ketika ini, ia berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Oleh itu, penduduk dinasihatkan mula memindahkan barangan penting ke tempat yang tinggi. Mana-mana barang yang kita rasa akan mudah rosak bila kena banjir, boleh disimpan di kawasan yang lebih tinggi lah. Ujarnya sejumlah lokasi berpotensi banjir antaranya di Kampung Selampit, Sebakoh, Tokan dan Kampung Jugan. Billy menyatakan demikian selepas majlis simbolik penyerahan baucer bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak kawasan Opar di Lundu. Penganjuran Karnival Jom Berambih bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM memberi pengalaman baharu kepada komuniti setempat. Menurut Ketua Staf Markas 1 Division Kem Muara Tuang, Kenal Muhammad Rosli Darasid, menerusi program sedemikian, masyarakat dapat didedahkan tentang aset-aset serta senjata yang digunakan oleh tentera dan mengetahui cara bagaimana anggota tentera memasak ketika operasi ketenteraan dijalankan. Ini termasuk cara askar-askar melakukan aktiviti kelangsungan hidup atau survival di dalam hutan dan cara hidup mereka ketika melakukan operasi. Program ini juga dapat menerapkan minat ketenteraan dan patriotisme kalangan masyarakat terutamanya pelajar menghargai nilai kebebasan dan pengorbanan orang terdahulu untuk mewujudkan sebuah negara merdeka yang dinikmati sekarang. Beliau menyeru agar masyarakat memberi sokongan kepada Angkatan Tentera dalam mempertahankan negara selain mengajak para belia dan pegawai kerajaan menyertai askar wataniah sebagai pasukan simpanan tentera. Kolonel Muhammad Rosli berkata demikian pada perasmian Karnival Jom Berambih bersama ATM sempena ulang tahun ke-53 Sekolah Kebangsaan Sejijak di Kuching. Karnival ini memberi peluang kepada masyarakat melihat dan merasai sendiri aset dan kelengkapan digunakan ATM serta aktiviti pertandingan. Pelbagai program kesukanan perlu dianjurkan di bahagian Miri termasuk futsal serta bola sepak agar menjadi platform mencungkil bakat baharu. Parlimen Miri Chew Chun Man berkata dengan mempelbagaikan platform pencarian bakat-bakat baru dalam sukan futsal atau bola sepak memudahkan Kementerian Belia dan Sukan atau pasukan futsal dan bola sepak dapat mengenal pasti pemain berpotensi untuk dikembangkan bakatnya. Beliau berharap agar pemain bola sepak atau futsal dilahirkan dari bahagian Miri dapat mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan atau dunia. Beliau berucap merasmikan kejohanan bola sepak Piala YB Chew Chun Man 2023 di Padang Majlis Bandaraya Miri semalam. Beliau juga gembira dengan penglibatan pemain dari pelbagai kaum dan agama kerana secara tidak langsung memperkukuhkan hubungan baik antara semua pemain. Kejohanan yang berlangsung selama 3 hari berakhir pada hari ini. Sebanyak 12 pasukan dari seluruh bahagian di Sarawak menyertai kejohanan tersebut. Pemenang akan menerima hadiah berupa wang tunai, sijil dan piala. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Vanessa Mering. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.